Halo, selamat datang semua. Apa khabar? Hari ini kita akan cuba belajar komputer, bahasa komputer, bahasa atur cara komputer, computer programming language. Kita akan cuba belajar atau mendekati seberapa banyak bahasa seboleh mungkin. Is satu demand yang agak tinggi tu. Bolehkah kita belajar semua bahasa ini? Okey. Mari kita cuba. Okey. Sebenarnya dalam dunia perkomputeran sekarang, banyak bahasa komputer terdapat di sana. There's computer language. Menurut internet, sekarang ni terdapat lebih kurang dalam rekod 9,000 bahasa komputer yang pernah dicipta oleh manusia untuk program komputer. Tetapi masa yang terkini mungkin dalam 50 sahaja yang agak popular, yang lain tu mungkin tidak dibangunkan atau digunakan lagi. Antara bahasa-bahasa yang popular sekarang ialah Java, JavaScript, Python, Ruby, C, C++, C Sharp, Objective-C dan sebagainya, Algol, W, Basic, Fortran, Assembly dan Machine Language. Okey. Kebanyakan kesemua bahasa-bahasa ini adalah daripada yang terendah hingga tertinggi. Maknanya terendah ialah bahasa tu dekat kepada bahasa komputer, bahasa original, bahasa asal komputer, iaitu bahasa asal komputer ialah seperti kita tahu 1 dan 0, 1 and 0, on and off. Itu bahasa asal komputer. Kemudian untuk kita berkomunikasi dengan komputer, pakar-pakar komputer telah mencipta bahasa-bahasa komputer ini supaya kita lebih senang dipahami oleh manusia. Okey. Antara dua perbezaan yang nyata antara bahasa-bahasa komputer ini adalah satu dalam kategori compiler dan satu lagi dalam bentuk interpreter. Okey, apa yang senang dirumuskan ialah compiler, bila kita atur cara program coding ni, kita tak boleh execute line by line. Kita kena hantar kepada compiler yang akan membaca setiap line by line sehingga daripada line 1 hingga line habis. Katakanlah line pun ada 10,000 line pun, dia akan terus sampai ke line 10,000, baru dia menggabungkan semua dan menjadikan satu program dan akan execute, run that program. Tetapi beza dengan interpreter ialah kata kita ada 10,000 line, kita suruh komputer tu run the program, interpreter tu, dia akan baca line pertama, line kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya sampai habis. Dan bila masa dia baca 1, 2, 3 ni, dia kalau ada kesalahan atau dalam komputer term kita panggil error, dia akan berhenti dan program tu akan berhenti dan akan bagi tahu pengatur cara ada kesalahan. Berbeza dengan compiler, dia akan baca daripada 1 hingga hujung 10,000 line. Jika ada kesalahan, dia akan berhenti terus dan keluar dan memberitahu pengatur cara programmer ada masalah. So kena buka balik ke semua baris program tu dan kita cari satu-satu. Biasanya kesalahan yang ditunjukkan dia ada bagi tahu line ke berapa. Okay? So in a way, compiler lagi mudah. Kita boleh tahu kat mana ada masalah dan kita baiki masalah tu then gitu juga, dan rerun balik. Rerun dia akan baca lagi dan kata ada masalah line baris 5, dia akan berhenti baris 5 dan bagi tahu ada masalah baris 5. Okey, kita ubah dan kita betulkan dan rerun balik. Dia akan run
sampai kata line ke 11 pun ada masalah dan bagi tahu kita. Maknanya step by step. Itu interpreter. Kedua-duanya sama, ada banyak pro and con, tapi lebih kurang itulah caranya bagaimana bahasa komputer ini bahasa programming code ni ditukar kepada bahasa komputer 1.0 melalui compiler atau interpreter. Okey. Contoh interpreter atau compiler language ni adalah seperti ni, macam C, C++, adalah they call it compile language. Maknanya kalau kita tulis baris program tu ada 30,000 line pun, dia akan compile semua baru akan jadikan program. Okey. Dan baru boleh execute. Manakala contoh pula interpreted language ialah macam Perl, Python, MATLAB dan banyak lagi. Ini semua kita boleh hantar kepada komputer dan dia akan baca line per line per line. Okey. Okey. Berdasarkan kepada semua bahasa-bahasa yang komputer yang terdapat di dunia ni, kita kadang-kadang berminat nak tengok macam mana bahasa-bahasa ni, sintaks dia, undang-undang bahasa ni, dia punya cara penulisan bahasa ni. Kadang-kadang pakar-pakar komputer mengatakan programming ataupun atur cara komputer ni adalah satu art campur sains. Maknanya ada berjuta-juta cara kita boleh pusingkan barisan tu, kod dia, sintaks dia, tapi kena cari untuk menjadi programmer yang handal, kita mestilah pandai meringkaskan seringkasnya dan pastikan program yang kita buat itu lancar, laju dan fast executable, maknanya laju dan cepat. Okey. Okey, sekarang ni kadang-kadang kita nak tengok, nak cuba belajar, nak cuba tahu bahasa-bahasa komputer ni, macam mana kita boleh? Kebanyakannya kita boleh, kebanyakan bahasa-bahasa komputer ni bila kita nak cuba belajar di komputer kita sendiri, kita kena memasang, install. Jika komputer ini compiler, kita kena install compiler di dalam komputer kita. Jika ia jenis interpreter, kita kena pasang interpreter dekat komputer kita. So bayangkan kalau kita cuba nak belajar ataupun nak cuba jenguk, take a peek of macam mana language ni, sintaks, undang-undangnya dan cara program. Kita kena pasang setiap compiler, setiap interpreter di dalam komputer kita, dan itu akan membebankan komputer kita, akan menggunakan banyak memori, banyak RAM, menggunakan banyak hard disk size dan akan berat. Komputer kita akan jadi berat. Maknanya banyak sangat beban, banyak sangat kandungan di dalam komputer itu. Banyak sangat interpreter, compiler. So, ada salah satu cara yang lebih mudah untuk kita cuba, bukan mendalami, cuba untuk just on the surface, di permukaan saja, memahami bagaimanakah sintaks atau undang-undang coding atau bahasa-bahasa komputer ini. Satu cara yang mudah bagi saya, bagi komputer programmer, ialah kita boleh menggunakan apa yang kita panggil online compiler. Online compiler ini selalu servis ini dibagi oleh beberapa kumpulan atau grup atau organisasi atau syarikat yang dia dah pasang compiler ini semua di dalam superkomputer dia, di dalam data center dia, di mana komputer tu besar dan boleh mengambil banyak beban. Dia install compiler, interpreter itu semua di komputer mereka, dan kita hanya boleh cuba menggunakan compiler itu daripada PC kita dengan memasukinya melalui internet, browser. Kita boleh agak mudah untuk kita cuba mempelajari atau sekurang-kurangnya memahami. Bahasa komputer C ni begini rupanya sintaksnya. Python ni begini rupanya. Tanpa memerlu kita download dalam komputer kita compiler, interpreter dan sebagainya. Okey, ada banyak online compiler ni yang popular di
di internet. Saya pilih satu di mana saya rasa agak senang menggunakannya. Ada bermacam-macam. Saya gunakan ideaone.com. You boleh just pergi online ideaone.com. Okay, dan dia akan bagi kita ruang untuk kita mencuba kod-kod kita dan kita execute untuk mengetahui cara-cara memproses bahasa-bahasa komputer ini. Okay. Kita kena login. Saya login guna Facebook saya. Tak payah login pun tak apa. Cuma login ni dia memberi fasiliti kepada kita untuk save kod-kod yang kita pernah cuba buat, yang kita pernah cuba run, dia simpan, dia tak buang. Kadang-kadang salah satu juga cara untuk programmer, kadang-kadang diorang dapat idea tapi diorang tak ada kat komputer, kat meja ke, atau diorang ada pakai phone pun, dia boleh kod dalam phone, dia masuk website ni dan dia try execute command tu sama ada betul atau tidak. Maknanya cakap untuk kita just testing. Kita punya kod, kadang-kadang kita dapat idea testing, macam ni, dan kita boleh gunakan compiler ni secara cepat. Kadang-kadang saya gunakan juga menggunakan handphone, saya login ini, lepas tu saya type kod-kod yang kecil-kecil saja untuk kita test jalan tak kod. Okey, kita pergi ke laman utama dia. Kita dah login. Dia ada my code. My code ni kod-kod yang kita pernah simpan lah, yang kita rasa berguna. Kita boleh simpan dan kita boleh cuba, kita boleh rujuk untuk kegunaan seterusnya. Okey. Itu kegunaan kita login dan ada account. Kalau tak ada pun kita boleh terus pergi ke main page dan kita boleh cuba kod apa yang kita ingin cuba. Okay. Biasanya ada dua. Ada page ni ada ruang satu untuk kita type kod kita dan satu ruang utama, your code goes here. Ruang kedua is input stdn. Maknanya ini lebih kurang macam kalau kita run program dekat komputer kita, kita dah compile, komputer kita akan keluarkan prompt mengatakan, okey, sila keluarkan nombor 1. Type nombor 1 dan kita kena type dekat keyboard dan dia proses. Tetapi cara ni dengan online compiler ni kita tak boleh buat macam tu sebab kita hantar terus kepada compiler dia. Kita tak dapat berinteraksi direct dengan komputer dia untuk inputkan tu. Jadi maknanya kita put in sequence. Kita dah beforehand, program kita dah kod input-input yang akan dimasukkan bila program ni jalan. Contoh, dia akan tanya nama, kita program untuk minta nama, nombor telefon, user ID dan sebagainya. Kita tak boleh, program kita tak boleh run, lepas tu akan datang balik kepada kita, tanya apa, sila masukkan nama anda. Tak boleh sebab dia online compiler ni. Kita tak dapat direct access tu dia punya komputer. So, dia caranya ialah input macam, nanti saya akan bagi contoh. Kemudian standard in, standard out. Okey. Dan mari kita cuba contoh. Di sini di dalam list sebelah bawah sebelah kiri ni adalah segala compiler yang terdapat di dalam RAID 1. Okey. Kita tengok banyak kan dia punya bahasa-bahasa language. Bermakna kita boleh cuba tengok semua bahasa-bahasa ni tanpa kita cuba download compiler dia atau interpreter dia ke dalam komputer kita. Sebagai contoh, let's say kita nak cuba bahasa Java. Okey. Kita klik Java. So dan Java compiler di situ dan dia akan bagi contoh kod Java di sini. Kita boleh cuba kod di sini dan kita run, tengok macam mana program itu akan jalan. Okey, mari kita cuba satu.
saya pun bukan fasih dengan semua bahasa ni. Saya rasa ini adalah command untuk print ke screen hello world. Dan saya rasa ada colon, ada semicolon. Okey, kita cuba run. Kita just klik butang hijau run. Dia akan compile. Maknanya dia tidak compile. Dia tidak compile, tidak run compiler tu di dalam komputer kita. Tetapi dia run di dalam compiler dia di idea.1 di data center dia orang, which is somewhere in the world, yang saya pun tak tahu kat mana. Dan error ni dia akan beritahu ada error line 13, print hello world is not method print string, print f symbol location class ID. Okey, saya tidak jarang bukanlah fasih dalam Java, so kita boleh cuba kod saya yang saya cuba ada tulis di dalam saya punya simpanan kod. Ada Java ni. Scan user input. Okey. Saya pernah cuba-cuba mempelajari Java sini. Saya buat kod ni. Okey. Bila saya klik kat sini, dia akan loading kod-kod ni yang saya cuba ni. Dan dia akan bagi tahu sama apa saya nak buat dengan kod. Okey, cuba kita fork ni, maknanya kita suruh arahkan dia untuk compile. Dan dia akan compile. Okey. Dia akan compile dan dia tengok dia kod daripada simpanan saya tu dia akan alihkan, bukakan kedua-dua ruang utama. Dan ini macam saya cakap ni, enter input, maknanya kod saya yang buat ni mengarahkan user untuk input apa yang next input, maknanya kita kena type in dalam komputer lah, macam program sila tekan nama anda, kita type nama saya, lepas tu press tekan enter, berapa nombor telefon, macam tu lah. So tapi saya dah letak dalam enter input string ni, maknanya bila dia tanya siapa nama anda, saya dah typekan satu line pertama, dan kita tengok enter nama kedua, nama kedua 2, macam tu. Okay. So kita belum compile lagi. So kita tahu ini compiler Java. So sekarang kita cuba run. Run, dia akan compile, hantar ke ID1 server dan compilation. Tengok compilation ni belah kiri, dia akan compile kod-kod kita tu, running kod kita tu, dan akan memberi memberi output apa yang saya please enter your first name 1. So ini macam di mana saya mencuba bahasa Java, di mana saya tak perlu download compiler Java di dalam komputer saya, which saya rasa saya baca dia punya dokumentasi, kalau nak download compiler Java Virtual Machine JVM dalam komputer kita memerlukan lebih kurang hampir 2 atau 3 gig space hard disk dalam komputer kita. So dan bila kita run that compiler pun sangat beban, dan komputer kita memang slow. So saya tak mau bebankan ataupun penuhkan hard disk saya. So inilah cara yang mudah bagi saya untuk sekurang-kurangnya mempelajari ataupun mengenali bahasa-bahasa komputer itu. Okey. Antara bahasa-bahasa yang saya cuba juga selain daripada Java, saya cuba juga assembler language tu. Di bawah ni saya cuba assembler 32 bit. Maknanya assembler ni bahasa yang agak low level, bahasa yang hampir kepada 01 dan 0, 0 and 1. So saya cuba juga macam mana nak program assembler ni. Okey, saya
cuba satu program ni bahasa assembler tertentu ni dia akan ni contoh sintak-sintak macam bahasa assembler. Dia memang susah bagi kita nak faham. Dia macam sintaks dia macam tiga suku kata je. Move, register, next register. Move, register, next register. Lepas tu interrupt. Lepas tu so kalau kita tengok, kita rasa berminat nak belajar assembler ni dengan sintaks ni, kita boleh mendalami seterusnya dan baru kita boleh download compiler ke. Dan kalau macam kita rasa terlalu ganjil lah sintaks ni dan susah sangat nak fahami, kita mungkin boleh cari bahasa yang lebih mudah. Okay. So contoh macam ni, saya fork kan, saya masukkan dalam compiler tu, dan itu kod saya tu, dan dia akan tukar compile kita punya compiler kepada assembler 32-bit yang ni, dan kita cuba run, kita press run. Okay, dia compile running. Hello world, dia dah print out. So maknanya berjaya. Coding saya cuba ni berjaya. So sekurang-kurangnya saya tahu sekarang, begini caranya untuk coding assembler language. Dan saya tengok sintaksnya agak tough, agak rumit lah untuk kita first timer nak belajar. So mungkin siapa yang berminat assembler boleh menjurus kepada assembly, dan you boleh download compiler dia ke komputer you, dan you boleh tengok, beli buku ataupun you tengok tutorial YouTube dan belajar dengan penuh masa. Okay. Di samping itu, so cara mudah untuk kita kenal kod-kod bahasa komputer ni, kita boleh tengok sampel kod ni selalu dia akan tunjuk sampel sintaks bahasa komputer yang ada, yang popular sekarang ni. Macam bahasa komputer memang banyak kan, selata dunia. Ada berapa tadi? 90,000, 9,000. Tapi yang lebih kurang popular pun dalam 50. So macam kita tengok, ini semua contoh sintaks bahasa komputer yang popular sekarang. Ada 95. Tengok contoh dia, sintaks dia macam tu. Assembler ni lebih kepada suku kata dia macam banyak, susah nak fahami, macam dia menggunakan kod call, JE, CMP semua ni. Dia dah lebih dekat kepada register ataupun memory address di dalam komputer, menggunakan label, address label tu. Maknanya move, CMP, compare, kita memang agak bahasa ni tu sebab dia kata low level, sebab human susah nak faham. Bandingkan seperti ada ni, kurang-kurangnya bolehlah juga kita faham prosedur, apa tu prosedur, subtype, input, loop, bla bla sebagainya. Tapi assembler ni agak susah. Okay. Dan contoh assembler 32 pun tengok lebih kurang sama, dan dia punya pattern dia sama dengan assembler 32. Ini assembler 32 ada version juga bahasa ni. So kita tengok setiap version pun lain command dia. Tapi kita tahu sintaks tu cara ni. Ni AWK, saya rasa Amazon, tak sure ni, tapi ini bahasa dia orang. Ini pun agak mudah dipahami. BCC. Ini lagi kalau Brain F. Ni pun saya bahasa apa ni pun saya tak tahu. Lepas tu C, contoh bahasa C. Kalau kita ingin mendalami bahasa C, beginilah antara snapshot kod-kod yang akan kita perlu buat kalau kita atur cara kalau kita nak belajar C# macam ni lebih kurang. So macam C# ni pun still dia orang panggil lower level, masih lagi di daerah bawah bahasa language. Bahasa language ni lagi tinggi taraf bahasa tu, maknanya lagi mudah dipahami oleh manusia. Lagi rendah bahasa tu dipanggil lagi lower level, lagi susah kita nak faham lagi sebab dia lagi dekat dengan pemahaman komputer. Higher level ni macam COBOL, macam saya tunjuk. C ni pun macam dia kata low level lah lagi. Bahasa COBOL, kita tengok contoh bahasa COBOL. COBOL GNU COBOL 2.2.0. Ini dia punya version lah. Tengok bahasa ni teramat mudah untuk kita memahami. Mungkin kita cakap, ini bahasa yang
senang kita nak cuba belajar. Bagi sesiapa yang ingin belajar computer programming, kita boleh pick up COBOL dan kita tengok dia punya syntax, dia punya command lebih menjurus kepada English, bahasa English yang kita senang program. Okey. Tengok itu COBOL. Okey. COBOL senang. Yang popular sekarang macam kita tengok JavaScript. Macam manakah sintaks diorang? Kita contoh tengok Fortran. Fortran pun agak mudah. Bahasa yang bahasa popular, amat popular dulu. Ni Go language. Intercall ni lagi. Intercall. Saya rasa intercall ni pun lebih kepada bahasa rendah, low level. Tengok. Dia punya tu more macam komputer je. Do this. 3 step, 3 suku kata. Do. Do A, B. Do C, D. Lebih kepada assembler. Cuma dia dah jadikan address tu lebih kepada bahasa macam English, do, instead of tadi macam assembler tadi, move. So ni Java. Okey, Java ni lebih kepada syntax dia macam ni. Dia lebih kepada ada syntax colon dia, parenthesis dia. Ni semua kita perlu ikut. Maknanya dia sangat sensitif kepada sign. Maknanya nak buka, nak tutup line, nak buka line, semua ni ada dia punya parenthesis, open parenthesis, close parenthesis dan sebagainya. JavaScript pun lebih kurang begitu. Kotlin antara bahasa yang terbaru yang gaining momentum sekarang. Kotlin dia lebih kepada development dalam iOS, Apple. Okay. Kita tengok contoh semua ni. Node adalah JavaScript server side. Objective-C lebih kepada Apple, membangunkan program-program untuk Apple komputer. Pascal antara yang Perl. PHP tu saya agak berminat dengan PHP, dah pernah berkecimpung dalam PHP. Dia okeylah, bahasanya tidak terlalu sukar dan senang dipahami. PHP dia more server side. Saya rasa untuk kebanyakan internet development banyak menggunakan PHP on server side. I think saya rasa saya baca artikel lebih kurang 80% pembangunan web application internet maaf, menggunakan PHP as server side. So bagi saya PHP ni adalah salah satu language atau cara bahasa atau cara komputer yang amat popular dan banyak digunakan. So kalau nak belajar PHP pun saya rekomenkan. Tapi cuma sekarang ni kurang popular sebab program lain yang lebih popular macam JavaScript, Java, semua tu dah lebih popular. Salah satu saya nak tunjuk sekarang yang sedang popular ialah Python 3. Python pun ada 2 version. Python 2 lama punya. Python 3 ni dia orang kata antara language yang sekarang berkembang maju, dan kalau you nak belajar pun mungkin kalau katalah you ingin belajar dan ingin jadi pengatur cara komputer profesional, kadang-kadang you kena pilih bahasa yang banyak dipergunakan, senang, bottom line senang nak cari kerja lah. So ini syntax Python. Python pun tengok agak mudah. Dia kata antara bahasa-bahasa yang mudah dipelajari. Okay. Syntax dia senang macam lebih kepada high level. Memang dia orang kata diberitahu Python adalah higher computer language, maknanya lebih dekat kepada bahasa manusia, English language. Tu senang kita nak buat programming. Okay, itu Python. Okay. Dan banyak lagi. So servis ni diberi oleh Idea One untuk kita cuba. Saya rasa macam saya cakap tadi, dua kategori yang berguna. Idea One ni macam kita nak tengok apa language yang kita rasa kita nak cuba belajar, dan kalau kita tengok syntax dan kita boleh cuba di dalam website diorang, di dalam online compiler ni, tanpa kita download compiler ataupun interpreter itu ke dalam komputer kita. So you don't need, kita tak perlu
membebankan dengan download bermacam-macam program kalau kita nak cuba bermacam-macam compiler dan interpreter kalau kita nak cuba bahasa. Bayangkan kalau tadi kita nak cuba JavaScript, kita kena download Java compiler di dalam mesin kita 2 gig. Lepas tu kita nak cuba Python pun kena download dia punya interpreter dalam komputer kita. So nak cuba memasang download compiler interpreter dia pun mengambil masa dan kita kena buat. Melainkan cuma kita jika dah fokus kita nak belajar Python, kita download Python. Memang dan kita terus zoom, kita khususkan pembelajaran kita Python dan kita download interpreter Python dalam komputer kita dan kita tengok, belilah buku Python ataupun tengok YouTube tutorial on Python. Okey. Tapi kebanyakan kita kadang walaupun kita belajar computer science tapi kita tak tahu syntax semua bahasa-bahasa atau cara komputer ni, programming language ni. So kita boleh at least have a first glimpse of macam mana syntax bahasa komputer ni, macam mana syntax JavaScript, macam mana program flow, dia punya macam some computer language dia very sensitive, dia sangat sensitif, dia kena perlu kita hilang satu koma aja, memang 10,000 line tu kita kena cuba cari kat mana koma tu hilang. Tapi sekarang dah ada editor dia yang boleh bantu dengan mudah. Okey. Lagi satu kemungkinan penggunaan Idea One ni yang ideal ialah macam saya cakap tadi, kadang-kadang yang programmer professional pun dia mungkin pakai. Sekarang kadang-kadang dia cuba dalam tunggu bas atau tunggu kereta api, dia tak ada komputer, dia ada phone tapi dia teringat nak buat satu subroutine, satu function yang boleh cuba. Dia kata so dia dalam telefon dia, handphone dia, dia codekan ni yang profesional lah, yang mahir, so dia dah ingat semua syntax tu. So dia codekan, dia pergi ke Idea One, dia masukkan kod dia dan dia cuba. So dia cuba boleh jalan atau tidak benda tu, tanpa dia perlu ada PC, laptop, perlu ada compiler, interpreter dan sebagainya. So dia boleh cuba daripada handphone dia, kata dia runkan benda tu. Okey, dia dah dapat idea nak buat tu, dia runkan benda tu, masuk dalam tu dan dia kata dia ni program assembler. Okey, dia dah cuba dia run. Ni semua masa dia naik train, naik bas, tak ada laptop, ada phone saja. Dia kata jalan rupanya function ni ataupun method ni ataupun subroutine ni. So dia balik dan boleh teruskan bangunkan subroutine atau function tu. Okay. So bagi saya facility online compiler ni amat berguna bagi untuk sesiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam untuk jenis-jenis bahasa komputer, programming language, dan cuba kita nak khusus belajar yang mana. Dan juga untuk bagi saya saya nampak dua kegunaan lah. Satu, kita nak memahami secara dasar, secara asas, surface level permukaan macam mana syntax bahasa language, dan kita boleh pilih mana yang kita rasa kita boleh mahu mengkhusus. Ataupun keduanya macam saya cakap tadi, kita boleh cuba code tanpa perlu membawa ada compiler dan ada interpreter di dalam komputer kita. Macam contoh yang paling saya rasa paling mobile macam tadi, mobile phone. Kita tak perlu ada compiler dalam mobile phone. Memang mobile phone pun sekarang memang tidak ada compiler, tidak ada interpreter yang kita boleh download. So kita kena boleh bangunkan semua tu hanya di dalam komputer. So online compiler ni it helps in that way. So saya rasa itu saja yang saya ingin tunjukkan ke online compiler ini. Saya rasa ialah satu fasiliti yang amat berguna untuk digunakan, untuk explore at least. Okay. Sehingga kita jumpa lagi di video yang lain. Selamat mencuba. Okay, dan terima kasih.